Tajuk utama 23 November 7 Rabiul Akhir, mayat bayi perempuan di hadapan masjid. Tipu pelaburan forex, kerugian babitkan 21 juta ringgit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya, Al-Muhsin Muhammad Noor. Laporan malam ini kami mulakan dengan penemuan satu mayat bayi perempuan yang dibungkus dalam plastik. Mayat itu diletakkan di sebelah tayar kereta seorang lelaki yang juga pengadu di hadapan masjid di Sungai Wei, Ibu Negara. Menurut Timbalan Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Superintenden Ku Masyariman Ku Mahmud, dalam kejadian sekitar jam 8.48 malam semalam, pihaknya menerima laporan daripada pengadu berusia 32 tahun yang merupakan imam masjid berkenaan mengenai mayat bayi tersebut. Siasatan awal kemudian mendapati mayat bayi perempuan itu ditinggalkan berserta selai kertas bertulis nota meminta bantuan pihak masjid menguruskan mayat bayinya yang dianggarkan berusia lebih kurang 4 bulan. Berdasarkan maklumat dan semakan rakaman CCTV di ruang hadapan masjid, polis berjaya mengesan dan menahan dua suspek di sebuah bilik hotel di Jalan SS3 Palang 39, Petaling Jaya, Selangor. Suspek merupakan seorang lelaki warga negara tempatan berumur 25 tahun dan seorang wanita warga negara asing berumur 26 tahun. Kedua-dua suspek mengaku meninggalkan mayat bayi mereka di masjid tersebut. Mereka kemudian direman selama 4 hari dan disiasat di bawah Seksyen 318 Kanun Keseksaan. Sindiket penipuan kumpulan Allen yang terbabit dengan kegiatan mengumpul kad ATM untuk dijual kepada sindiket makau skam, pinjaman dan pelaburan tidak wujud tumpas dengan penahanan 10 ahli kumpulan itu dalam 2 serbuan berbeza. Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Khan Maidin Piche berkata, kegiatan yang beroperasi sejak Februari lalu menyasarkan penagih dadah untuk menjadi keldai akaun. Sindiket yang dijalankan di sekitar Johor Bahru itu adalah yang pertama berjaya dikesan dan ditumpaskan di negara. Kegiatan itu akan membawa sasaran iaitu penagih untuk ke bank membuka akaun dan meyakinkan pihak bank dengan pengesahan kononnya penagih ini bekerja di salah sebuah syarikat yang didaftarkan sindiket. Sindiket ini yang bertanggungjawab mengumpulkan kad ATM ataupun mule account ataupun akaun kalde untuk dijual kepada sindiket penipuan makau, skam dan penipuan pinjaman tidak wujud dan juga penipuan pelaburan tidak wujud. Kad ATM yang akan dibeli dengan harga 400 bagi setiap kad ATM. Kad ATM yang dikumpulkan akan diserahkan bersama dengan nombor PIN serta SIM card kepada ketua kumpulan yang dikenali sebagai Allen ataupun Frankie. Jelas Dato' Ayub, pihaknya mengenal pasti 91 kes yang melibatkan sindiket ini di seluruh negara dengan nilai kerugian 3.7 juta ringgit. Katanya 10 suspek yang ditahan berusia 19 hingga 41 tahun serta mempunyai rekod jenayah lampau berkaitan dadah dan penipuan. Polis giat mengesan Ketua Sindiket Muhammad Raif Lee Abdullah atau Alan alias Frankie yang beralamat akhir di Taman Bukit Mewah, Johor Bahru. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Polis menahan 10 individu selepas didapati terbabit dalam sindiket penipuan pelaburan Action Forex membabitkan kerugian lebih 21 juta ringgit. Kesemua tangkapan dilakukan sekitar Lembah Kelang membabitkan lokasi di Kuala Lumpur, Cyberjaya, Shah Alam dan Kajang pada 19 November lalu. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Zainuddin Yaakob, tangkapan melibatkan 8 lelaki dan 2 wanita berusia 25 hingga 40 tahun. Kegiatan mereka dikesan selepas polis menerima 72 laporan daripada mangsa iaitu pelabur yang mendakwa laman sesawang syarikat pelaburan itu sudah ditutup. Dan hasil semakan mendapati sindiket pelaburan itu aktif membuka akaun sejak 2019 hingga Februari 2020. Apa yang menarik dalam kes ini ialah mangsa-mangsa akan dijanjikan dengan pelaburan sekitar 5% hingga 8% sebulan.
melalui satu platform yang dikenali sebagai Action Effect yang menggunakan aplikasi MetaTrade 4. Ini salah satu aplikasi lah. Ada banyak aplikasi bagi mengaburi pelabur. Ini salah satu aplikasi yang digunakan. Dan mangsa ni bersedar telah ditipu, telah terperangkap apabila laman web tersebut telah tidak lagi boleh diakses. Dah tutup. Dalam serbuan itu, polis merampas 10 buah kereta mewah bernilai 1.65 juta ringgit disyaki hasil kegiatan sindiket berkenaan serta pelbagai jenis komputer riba, kad bank ATM serta wang tunai berjumlah RM10,000. Kesemua yang ditangkap direman 5 hari hingga esok bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. 2 buruh binaan warga Myanmar dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Terengganu hari ini atas tuduhan merogol seorang wanita kelainan upaya OKU. Namun, Hakim Noriah Osman terpaksa menangguhkan prosiding berkenaan. Ekoran tertuduh yang berusia 23 dan 36 tahun mendakwa tidak memahami bahasa Melayu. Noriah kemudiannya menetapkan 3 Disember depan untuk sebutan semula kes bagi tujuan penyediaan khidmat jurubahasa Myanmar. Terdahulu, kedua-dua mereka sepatutnya didakwa mengikut Seksyen 376 Kanun Keseksaan. Pada 12 November lalu, polis menahan 2 warga Myanmar beberapa jam selepas mangsa yang juga gadis OKU, pekak dan bisu membuat laporan kes rogol di Balai Polis Ajil. Sebelum kejadian, mangsa berada di pintu dapur rumahnya mengatakan telah diperdaya suspek untuk mengikut mereka sebelum diseret ke tapak pembinaan dan diperkosa. Mangsa pulang ke rumah dalam keadaan menangis dan menceritakan tragedi kepada ahli keluarga sebelum dibawa ke balai polis untuk membuat laporan pada jam 7.30 malam. Sementara itu, di Ibu Negara, seorang pegawai kanan dan seorang pesara tentera dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur atas dakwaan pecah amanah dan menyalahgunakan dana tabung kebajikan Akademi Latihan Ketenteraan. Ia membabitkan nilai hampir RM1 juta yang dilaburkan ke dalam institusi kewangan tidak berdaftar. Lieutenant Colonel Azman Muhammad Yassin, 57 dan Brigade General Bersara Datuk Muhammad Adka Solahuddin, 63 tahun, didakwa dengan 2 tuduhan itu namun mengaku tidak bersalah. Mengikut tuduhan pertama, mereka didakwa melakukan pecah amanah dengan meluluskan pembayaran berjumlah RM500,000 bagi pelaburan melalui institusi kewangan yang tidak berdaftar di Akademi Latihan Ketenteraan UPNM Kamp Perdana Sungai Besi pada 3 Ogos 2016. Bagi tuduhan kedua pula, Azman dan Datuk Muhammad Adka didakwa melakukan pecah amanah ke atas dana tabung sama berjumlah RM420,000 bagi pelaburan melalui institusi kewangan tidak berdaftar yang dilakukan di tempat sama pada 23 September 2016. Hakim Mahyun Talib membenarkan kedua-dua tertuduh diikat jamin RM80,000 dengan seorang penjamin. 22 Disember ditetapkan bagi sebutan kes. Manakala di Selangor, 2 lelaki yang berdepan 7 pertuduhan melibatkan pencemaran air di Sungai Gong ditahan di penjara Bentong selepas Mahkamah Session Selayang tidak menawarkan sebarang ikat jamin terhadap kedua-dua tertuduh. Tertuduh Nathan Rajadran dan Lim Kian Aik Yang berusia 42 tahun didakwa di Mahkamah Session dan Magistrate Selayang hari ini dengan masing-masing atas 7 tuduhan melakukan pencemaran air Sungai Gong. Selepas menimbang hujahan kedua-dua pihak pembelaan dan pendakwaan, mahkamah kemudian memutuskan untuk tidak membenarkan tertuduh ditawarkan jaminan. Semua kes akan disebut semula pada 8 Januari 2021. 1,884 kes baharu, hari ini angka harian tertinggi. Alhamdulillah, bertemu lagi. Penggunaan bahan dari sumber haram di dalam vaksin dibenarkan jika keadaan sudah darurat. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri, kelonggaran tersebut selari dengan kaedah pencegahan di dalam Islam yang berteraskan prinsip maqasid syariah
menjaga nyawa. Dalam isu perubatan, ulama sepakat bahawa makanan termasuk ubat-ubatan mestilah terdiri daripada bahan yang baik, tayyib dan halal serta tak mempunyai unsur-unsur yang memudaratkan kesihatan badan dan akal manusia. Namun terdapat kelonggaran atau rukhsah menggunakan sumber yang haram dalam kes darurat yang boleh mengakibatkan kematian dan juga penyakit kronik sebagaimana yang disebut ad-darurat tubihul mahzurat. Sedangkan sumber halal tak diperolehi. Beliau berkata demikian pada sidang penggulungan perbahasan Belanjawan 2021 peringkat dasar di Parlimen pagi tadi. Namun jelas Datuk Dr. Zulkifli, isu berkaitan sumber penghasilan vaksin tersebut sentiasa dikaji dan akan dibawa kepada muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI mengikut keperluan. Setakat ini, sebanyak 54 vaksin COVID-19 di seluruh dunia telah diuji secara klinikal terhadap manusia, manakala 87 lagi vaksin sedang dalam penyelidikan secara aktif pada haiwan. Kluster teratai membabitkan pekerja kilang di Meru, Klang mencatatkan peningkatan kes positif COVID-19 baharu tertinggi iaitu 1,067 kes hari ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, kluster itu menunjukkan peningkatan kes mendadak sejak akhir-akhir ini. Sehingga hari ini sebanyak 2,524 kes positif COVID-19 dilaporkan daripada keseluruhan 5,767 kes disaring dalam kluster membabitkan Selangor dan Kuala Lumpur itu. Kes-kes dalam kluster ini terdiri daripada 164 warga negara dan 2,360 bukan warga negara yang berumur di antara 2 hingga 68 tahun. Kebanyakan kes daripada kluster ini merupakan pekerja-pekerja kilang di kawasan Meru, Klang. Pihak pengurusan kilang sudah mengambil langkah inisiatif untuk mengasingkan pekerja dikenal pasti sebagai kontak rapat di tempat kuarantin tertentu. Tambahnya, walaupun kluster berkenaan mencatatkan jumlah kes positif tinggi, tiada individu memerlukan rawatan di unit rawatan rapi ICU dan tiada kes kematian dilaporkan. Keseluruhan kes COVID-19 hari ini 1,884 dengan 2 kematian di Sabah. Bermula esok, semua kedai makan, kedai runcit, kedai serbeneka dan stesen minyak di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dibenarkan beroperasi hingga jam 12.30 malam. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, kelulusan itu dibuat setelah mendengar rungutan diterima daripada peniaga, persatuan peniaga dan orang ramai terutamanya dari kalangan masyarakat Islam. Mereka keluar biasanya selepas Isyak. Jadi pukul 9 baru mereka berada di restoran. Pukul 10 restoran dah ditutup. Jadi kesan kepada peniaga dan sebagainya memang tinggi, besar. Sebelum ini, waktu operasi perniagaan berkenaan ditetapkan hingga jam 10 malam. Sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri berkata, institusi memandu juga dibenarkan untuk beroperasi namun tertakluk kepada prosedur operasi standard SOP yang ketat. Jabatan Meteorologi Met Malaysia menjangkakan hujan lebat dan ribut petir berlaku di beberapa negeri termasuk di Kuala Lumpur berterusan sehingga Rabu ini. Menurut Ketua Pengarahnya, Jailan Simon, keadaan itu akan berlaku pada sebelah petang hingga ke malam. Susulan itu, Met menasihatkan orang awam supaya ambil langkah keselamatan seperti menyimpan dokumen di tempat yang selamat, membersihkan longkang bagi mengelakkan banjir kilat dan elakkan mendekati kawasan pantai. Sediakan juga peralatan kecemasan dan juga bekalan air yang mencukupi atau begitu juga dengan bekalan ubatan dan juga makanan yang tidak mudah rosak. Kita perlu simpan sedikitlah supaya bila berlaku emergency kita ada benda nak bawa. Selain daripada itu, pastikan kalau kawasan kita di tempat yang rendah tu longkang-longkang kita bersihkanlah supaya air tak tersumbat dan menyebabkan banjir kilat dan sebagainya. Juga pastikan kita kenal pasti kawasan-kawasan yang tinggi dan selamat supaya kalau ada banjir dan sebagainya kita boleh terus tuju tempat yang selamat tersebut supaya kita tidak panik dan ikuti arahan daripada pihak-pihak berkuasa lah. Dalam pada itu, pihaknya menafikan maklumat mengenai pergerakan awan gergasi yang menjadi ribut dan tular di media sosial.
Yang pertama sekali maklumat ya, sebab sekarang ni banyak maklumat-maklumat viral. Contoh dia, kalau kita lihat semalam ada kata awan gelap, awan gergasi daripada Borneo akan melanda negara. Sebenarnya tak betul ya. Jadi dapatkan maklumat yang betul daripada sumber yang sahih. Untuk maklumat sahih mengenai cuaca terkini di negara ini, orang ramai diminta mendapatkannya dari aplikasi My Cuaca atau media sosial rasmi Met Malaysia. Di Perak, seorang lelaki meninggal dunia selepas terjatuh ketika cuba meredah banjir di Cepor. Menurut jiran mangsa disahkan maut setelah dikejarkan ke Hospital Raja Permaisuri Bainon, Ipoh pagi tadi. Mangsa yang hanya dikenali sebagai Pak Yus dilaporkan baru berpindah ke kampung berkenaan bersama keluarganya. Dia nak bawa anak dia ke hospital pagi ni lah, nak pergi pasal ada anak dia ada appointment di hospital. Itu saja. Tu yang jatuh tu. Pukul 8 pagi tadi. Dia dekat dengan rumah dia tu. Pasal dia nak ambil kereta pun jauh kereta ya, di parking atas bukit tu. Kampung Sri Desa Cepor Ipoh merupakan lokasi baru dinaiki air sejak malam tadi. Seramai 14 mangsa dari 7 keluarga dipindahkan ke PPS yang dibuka di Dewan Sri Cepor. Sementara itu bagi mangsa banjir lain, bah berulang itu sangat menduga mereka. Memang penatlah sebab rumah akak dah teruk sangat sebab dalam rumah pakai pinggang. Dah yang sebelum ni tak masuk dalam rumah. Ini yang 2012 dah pernah berlaku. Ini yang kali kedua bah yang paling besar. Yang dulu sama juga. Tapi kata orang dah jauh dah jaraknya. 2012 rumah kita orang dah banjir. Kereta saya tenggelam juga habis. Kali ni tenggelam lagi kali kedua kereta saya. Tak sempat pun nak keluar sampai rumah jiran stuck kat situ sebab air dah sampai peha. Jadi patah balik rumah je lah, tolong angkat barang semualah. Kereta tu tinggal macam tu je lah. Memang jalan keluar tu memang dah penuh air dah. Memang tak boleh redah dah. Ini kali kedua repair lah. Kali pertama repair pun beribu, yang ini tak tahulah. Barang habis lah semua, mesin basuh apa jatuh lah, pecah kan. Buatan meja, mesin basuh tu jatuh, dia pecah. Tak boleh pakai dah. Meti ais tak tahu lah boleh pakai tak boleh, tapi mesin basuh memang tak boleh lah. Macam ni apa kipas angin apa tu. Yang telah habis lah semua tu dalam tu. Selain Cepor, 11 kampung di daerah Kerian masih ditenggelami air dengan 152 mangsa ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Parit Haji Aman, Semanggol. 2 lagi daerah iaitu Selama dan Taiping juga masih terjejas dengan 47 mangsa ditempatkan di PPS SK Tebing Tinggi, manakala 45 di PPS Sekolah Rendah Agama Rakyat Ngah Ibrahim Al-Barakah, Matang. Saliran sementara sepanjang 200 meter digali di Kampung Kubang Badak bagi menyelesaikan masalah banjir yang telah menenggelamkan tanaman petola di Kampung Tok Jembal, Kuala Nerus. Pengerusi Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK Tok Jembal, Zaki Syekh Maktuk berkata, tindakan itu dilakukan segera selepas mendapat aduan petani terbabit. Wartawan Nurul Nadia Ghazli ada butirannya. Menurut Zaki, untuk jangka masa panjang, pihaknya akan berbincang terlebih dahulu dengan pemilik tanah di laluan tersebut mengenai pembinaan saliran kekal sepanjang 1 kilometer. Kita akan cuba cari tuan-tuan tanah ni untuk dapat persetujuan. InsyaAllah kita akan cuba usaha untuk nak salirkan air ni ke longkang yang besar. Itulah yang sekadar yang kita mampu boleh buat. Yang kita buat hari ni? Hari ni insyaAllah kita dah ada usaha sebahagiannya. Jadi kita akan tengoklah. Kalau rasanya air ni masih lagi slow berjalan, kita akan cuba untuk ni lah selesaikan seterusnya lah untuk laluan-laluan seterusnya. Beliau ditemui media ketika melawat kebun petola yang terjejas di Kampung Tok Jembal bersama pegawai penyelaras DUN Seberang Takir Muhammad Fazil Wahab. Tambahnya, saliran itu turut dijangka dapat menyelesaikan masalah banjir kilat di Kampung Kubang Badak yang terletak bersebelahan Kampung Tok Jembal. Projek sementara itu dilakukan dengan kerjasama Pejabat Daerah Kuala Nerus, Pejabat Penyelaras DUN Seberang Takir, MPKK Tok Jembal dan MPKK Kubang Badak. Sementara itu, petani petola Mustafa Maidin Ngah, 62 tahun, dengan nada sebab berkata dia amat gembira dan berterima kasih kepada semua yang terlibat membantunya. Air yang bertakung di kebun telah kering dan boleh bertani seperti biasa untuk mencari pendapatan walaupun di musim hujan. Mana masalah air tu
Hujan pun kita tak bimbang. Mana sekarang ni hujan pun masih dok takut lah. Oh gitu. Baru ni mana nampak gelar tu, nanti tu. Pada 19 November lalu, TV Al-Hijrah telah menyiarkan rintihan petani petola di Kampung Tok Jembal yang bimbang kerugian lebih RM12,000 selepas 2,000 pokoknya ditenggelami banjir. Ia selepas air hujan tidak dapat mengalir keluar dari kebunnya, ekoran saliran air sedia ada telah dikambus. Alhamdulillah, dengan pembinaan saliran sementara sepanjang 200 meter ini telah pun dapat menyelesaikan permasalahan banjir kilat yang berlaku di kebun petola di Kampung Tok Jembal ini. Tindakan pantas ini adalah penting memandangkan petani kecil ini hanya bergantung kepada hasil tani sahaja di musim tengkujuh. Laporan Nurul Nadia Ghazli Galali untuk berita TV Al-Hijrah. Apa nasib agensi pelancongan domestik? Bertemu lagi. Susulan kebenaran kerajaan membenarkan gelembung perjalanan domestik bagi negeri zon hijau di seluruh negara yang bermula semalam, Persatuan Pelancongan Malaysian Association of Tour and Travel Agents MATA menyambut baik tindakan kerajaan itu. Namun masih berharap lebih banyak usaha dari kerajaan untuk menghidupkan kembali sektor pelancongan. Menurut timbalan Presiden MATA Akil Yusof, sektor pelancongan sekarang boleh menarik nafas lega tetapi tidak sepenuhnya. Mereka berharap PKPB di Selangor dan Kuala Lumpur berakhir cepat kerana pusat pasaran terbesar mereka berada di situ. Mungkin untuk pelancong dari tempat-tempat yang dari green di tempat hijau, zon hijau, mereka bolehlah narik nafas lega tapi tak ramai dan tak produk-produk mereka pun mungkin tak ramai yang berminat untuk ke sana. Jadi kita kena buka, kita kena istiakan semua zon hijau baru saya rasa kalau Klang Valley itu dibuka baru saya rasa ada tarik nafas lega sikit. Pihak MATA juga menyeru kerajaan untuk mempergiatkan lagi kempen pelancongan domestik susulan masih ada kerisauan rakyat untuk melancong dalam musim wabak COVID-19 ini. Jadi kerajaan mesti lihat benda ini dan mesti also cari cara untuk mengatasi supaya penyampaian ataupun penyediaan produk-produk pelancongan itu diteruskan selama boleh sehinggalah pelancong domestik ada keyakinan dan ada kemahuan untuk datang melancong ke tempat-tempat pelancongan domestik. Dalam pada itu, mengulas mengenai SOP terperinci yang bakal diumumkan oleh Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya (MOTEK), pihak MATA berharap Kementerian Kesihatan bekerjasama dengan pemain industri pelancongan untuk merangka SOP yang terbaik sektor pelancongan. Memantapkan rohani dan emosi dalam menghadapi cabaran semasa terutama dalam situasi COVID-19 itu antara fokus utama JAKIM dalam Belanjawan 2021 yang sebahagiannya akan diperuntukkan untuk melaksana program dan inisiatif meningkatkan kefahaman dan penghayatan nilai Islam di kalangan masyarakat. Kita yakin untuk berhadapan dengan situasi yang lebih mencabar pada tahun 2021 ini, kita memerlukan kekuatan rohani, minda di kalangan masyarakat agar kita berhadapan dengan apa sahaja kemungkinan yang mungkin berlaku dalam keadaan kita masih lagi berpegang teguh dengan nilai-nilai dan juga kefahaman syariat Islam yang diajarkan melalui agama. Beliau berkata demikian selepas bersiaran dalam program Bual Bicara Pagi Assalamualaikum di TV Al-Hijrah pagi tadi. Tambah beliau, agensi agama di peringkat negeri dan persekutuan perlu bekerjasama dalam usaha membantu masyarakat yang terkesan untuk terus berpegang teguh dengan ajaran Islam. Dalam pada itu, menerusi belanjawan itu juga, peranan dan fungsi agensi agama di bawah Jabatan Perdana Menteri JPM akan dinilai berlandaskan pematuhan prinsip maqasid syariah bagi menambah baik pengurusan dan perkhidmatan hal ehwal Islam di negara.
sebanyak 1.4 bilion ringgit diperuntukkan kerajaan bagi pembangunan hal ehwal Islam di bawah JPM, iaitu peningkatan sebanyak 100 juta ringgit berbanding belanjawan 2020 yang lalu. Luangkan masa sejenak, renunglah nasib sebahagian daripada kita yang cukup menderita akibat pandemik COVID-19. Sama-samalah kita rasa keperitan hidup mereka yang tua, kanak-kanak, bayi dan yang cacat serta uzur. Hulurkan sedikit daripada rezeki kita untuk meringankan sedikit beban mereka. Sedekah pencetus barakah. Dan tren kes yang dilaporkan, pandemik COVID-19 dilihat masih menular secara aktif dan dijangka akan berterusan untuk suatu tempoh masa yang agak lama. Ocean Relief Agency MRA Sabah merayu orang ramai untuk menyumbang menerusi tabung kecemasan OPS COVID-19 2.0 bagi meringankan beban mereka yang terjejas akibat pandemik itu. Hasil sumbangan untuk membantu mereka yang kehilangan sumber pendapatan, pekerjaan dan aset. Sebelum berpisah, jangan lupa tonton Tijarah musim kedua tepat jam 9.30 malam ini dengan topik Wakaf, Solusi Ekonomi Pasca COVID-19. Sekian Berita Al-Hijrah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.